keebaman, kemudian masuk di alam sebalik mata dia panggil. Panggil alam sebalik mata. Kisah ini terjadi kepada Roslan Jailani, bukan nama sebenar, kerana nama sebenarnya Abdul Rahman bin Muhammad Sari terpaksa dirahsiakan. Ianya berlaku kira-kira 5 tahun dahulu ketika Roslan sedang menuntut di sebuah institut pengajian tinggi swasta. Setelah tamat SPM, inilah kali pertama Roslan tinggal di asrama kolej dan berjauhan dengan ibu bapanya, yang mana ibu bapanya sangat gembira sejak Roslan tiada di rumah. Disebabkan itu, Roslan terpaksa berdikari. Kesemua kerja dia perlu buat sendiri. Gosok baju, basuh baju, mengemas dan macam-macam lagi. Yang dia tidak buat sendiri hanyalah cari duit belanja. Cukup bulan, dia akan hubungi ayah dia untuk minta duit. Blok asrama yang Roslan duduki ketika itu berbentuk 4 segi. Ada wing utara, ada wing barat, ada wing timur dan ada wing selatan. Wing selatan ini selalu diduduki oleh pelajar dari Johor, yang mana tak ada kena-mengena dengan cerita ini sebenarnya. Bilik Roslan berada di tingkat 2 wing timur, bilik nombor 12. Roslan amat suka dengan biliknya kerana di tingkapnya kelihatan hutan-hutan dan gunung-gunung berkabus yang tak berapa jauh daripada asramanya. Gunung yang cukup terkenal dengan kisah legendanya, iaitu Gunung Ledang, bukan nama sebenar. Tidak berapa jauh daripada bilik Roslan ada satu bilik nombor 6 yang selalu diberkatakan oleh penghuni blok. Ini adalah kerana bilik nombor 6 ini tidak berpenghuni dan sengaja dikosongkan. Terdapat tanda surau di atasnya, tetapi tidak pernah langsung digunakan kerana sudah ada masjid yang tidak jauh daripada kolej. Bermacam-macam spekulasi dan cerita mistik tentang bilik tersebut diceritakan dari mulut ke mulut sambil menambah pelbagai perencah-kari untuk lebih menarik. Roslan adalah sejenis makhluk yang senang tidur. Selepas isyak, Roslan mesti tidur dan selalu terjaga di tengah malam. Dan ianya menjadi satu rutin hampir setiap malam. Apabila terjaga di tengah malam, Roslan akan belajar kadang-kadang. Tapi selalunya dia akan bermain game, basuh baju ataupun gosok baju. Pihak kolej mengharamkan pelajar-pelajar untuk membawa dan menggunakan iron sendiri. Hanya boleh gunakan setrika yang disediakan oleh pihak kolej sahaja. Setiap blok asrama, setiap tingkat disediakan satu bilik pantry khas untuk gosok baju dan masak air panas. Akan tetapi bilik pantry ini terletak berhadapan dengan bilik nombor 6 yang dikosongkan tadi. Jadi, pada suatu malam yang sunyi, Roslan Jailani terjaga dari tidurnya. Dia pun terus bangun dan ambil bajunya untuk digosok di pantry. Jam menunjukkan pukul 12.30 malam. Kebanyakan pelajar berada di bilik masing-masing dan ada juga yang telah tidur. Ketika berjalan menuju ke pantry, Roslan melalui bilik nombor 6. Dia berasa agak seram ketika itu. Jantungnya berdebar-debar, hidungnya kembang kecut bernafas. Roslan terus kuatkan azamnya untuk menggosok baju. Roslan terus masuk ke pantry lalu meneruskan misinya untuk menggosok baju kemejanya itu. Sedang Roslan menggosok bajunya, tiba-tiba terdengar pintu bilik nombor 6 itu diketuk kuat dari dalam. Jelas dan kuat terus mencarut Roslan ketika itu. Tetapi Roslan husnuzon. Dia fikir kemungkinan ada benda jatuh dari dalam bilik itu. Roslan fikir gosok baju itu lebih penting kerana dia mahu kelihatan segak ke kelas esok. Jadi Roslan teruskan menggosok. Akan tetapi tiba-tiba sekali lagi pintu itu diketuk kuat dari dalam. Pada masa itu Roslan mula cuak. Jantungnya semakin laju berdetak. Roslan terus pandang ke bawah pintu tersebut dan ternampak ada cahaya lampu dari dalamnya. Masa itu Roslan terfikir mungkin ada orang di dalam bilik tersebut. Entah kenapa Roslan boleh melutut untuk melihat apa yang ada dari bawah pintu itu. Alangkah terkejutnya dan mengucap panjang Roslan ketika itu apabila dia ternampak ada mata yang merah sedang memandang dirinya juga dari bawah pintu. Dalam keadaan yang terkejut, Roslan pun terus berdiri sambil memerhati di bawah pintu. Dan ternampak ada tangan yang buruk dan hitam berkuku panjang keluar dari bawah pintu, keluar perlahan-lahan. Dalam masa yang sama juga, terdengar bunyi suara yang garau seolah-olah bercakap dengannya perlahan-lahan. Di dalam kepala Roslan ketika itu memang tidak dapat berfikir apa-apa. Lalu dicapainya semua baju yang belum digosok lagi. Setrika pun terlupa untuk ditutup. Terus Roslan berlari masuk ke biliknya. Dia pun menghumban semua bajunya di atas kerusi. Roslan lalu membuat terjunan bebas ke atas katilnya sambil berselubuh di bawah selimut. Malam itu Roslan tertidur terketar-ketar. Jantungnya sangat berdebar-debar.
Esoknya Roslan demam panas. Mahu pergi klinik untuk ambil MC pun Roslan tidak ada daya. Tidak dapat bergayalah dia dengan kemeja Uniqlo-nya itu untuk ke kelas. Pada petang itu, Roslan terus menceritakan kejadian yang berlaku padanya kepada rakan sebiliknya. Seminggu berlalu, Roslan terus menjadi budak popular di blok penginapannya. Namanya menjadi sebutan mengalahkan rahim sepatu. Begitu cepat cerita tersebar. Selepas kejadian itu, maka keluarlah pelbagai cerita dan pengalaman dari penghuni-penghuni blok itu yang terdengar bermacam-macam bunyi dari bilik nombor 6 setiap tingkat yang berbeza. Kalau pandang ke arah blok dari luar pada waktu malam, memang boleh nampak bilik nombor 4 di setiap tingkat 1, 2, 3 dan 4 tidak berlampu dalam satu baris dari atas ke bawah. Akan tetapi, entah kenapa pada suatu malam, semua bilik itu berlampu. Pada ketika itu Roslan baru balik dari bilik kawannya di blok sebelah. Bila dia pandang ke arah bloknya, lampu bilik nombor 6 terbuka dari atas sampai ke bawah. Roslan menyangkakan bilik itu sedang digunakan. Tetapi bila Roslan lalu di depan biliknya itu, menuju ke biliknya, dia melihat ke bawah pintu. Tiada cahaya lampu pun di bilik itu. Hanya gelap saja. Baru saja Roslan mahu menapak masuk ke dalam biliknya, satu jeritan yang sungguh nyaring seperti wanita sedang menjerit kedengaran dari dalam bilik nombor 6. Dalam masa yang sama juga, pintu bilik itu diketuk-ketuk kuat dari dalam. Semua penghuni dari bilik lain keluar melihat apa yang terjadi, termasuklah kawan biliknya. Masing-masing pandang ke arah bilik nombor 6 tersebut. Penghuni bilik nombor 4 awal-awal lagi berlari keluar menjauhi bilik nombor 6 disebabkan mereka adalah antara yang paling dekat dengan bilik nombor 6. Yang lebih memeranjatkan, bilik nombor 6 di setiap tingkat 1, 2, 3 dan 4 juga berlaku perkara yang sama. Ada jeritan dari dalam dan pintu diketuk-ketuk dengan kuat. Tak lama selepas itu, warden asrama datang bersama-sama dengan seorang ustaz dan beberapa anak buahnya. Warden asrama kemudiannya meminta semua penghuni berkumpul di dataran bawah di tengah-tengah blok. Pada masa ini, mereka semua dapat dengar bermacam-macam bunyi. Bunyi menjerit dari tingkat 3, bunyi mengerang dari tingkat 2, bunyi orang berlari-lari dari tingkat 1, bunyi ustaz membaca ayat-ayat ruqyah yang kuat di tingkat 2. Bunyi-bunyi itu pula sekejap arah sana, sekejap arah sini. Al-Quran yang berada di tangan Roslan ketika itu tidak mampu lagi dibaca disebabkan ketakutan. Lama juga pertarungan itu berlaku. Kira-kira jam 3 pagi barulah semuanya berjaya dibersihkan. Tiada lagi bunyi dari bilik nombor 4. Beberapa hari selepas kejadian, barulah mereka mendapat tahu bahawa ada benda yang menghuni bilik nombor 6 itu. Setiap aras ada penghuninya. Penghuninya itu tidak suka diganggu. Pelajar-pelajar di situ pula suka membuat bising. Tambah-tambah pada waktu malam, ada perjanjian yang telah dibuat antara tuan tanah kolej tersebut dengan benda asal tempat itu. Sebab itu, bilik itu dikosongkan. Ada pelajar yang bermain Spirit of the Coin pada malam itu di bilik nombor 4, di tingkat 4. Disebabkan itulah benda itu mengamuk. Selepas kejadian itu, pelbagai lagi siri seram bilik nombor 6 ini berlaku di kolej itu. Itulah perjanjian antara tuan tanah dengan puteri yang tinggal di situ. Siapakah puteri itu? Sehingga sekarang, ianya masih menjadi misteri. Cik Abu Ahmad kemudian masuk di alam sebalik mata dia panggil. Alam sebalik mata.